Ketika itu saya tak suka UMNO. Saya suka PAS. Saya suka parti yang you all panggil parti lebay. Dr. Jenny dah tengok tak filem Anwar Ibrahim? Tak tengok. Ridwan, saya tak tengok filem tentang Anwar Ibrahim. Rasa saya lah. Minta maaf, saya takkan tengok. Sama juga dengan Mak Kilau, tak tengok dan takkan tengok. Anwar Ibrahim movie-nya The Untold Story. Tajuk filem saya tahu, Ridwan. Anwar The Untold Story. Ya, mohon maaf saya takkan tengok. Sebab cerita beliau saya follow. Masa kami balik Mesir, saya termasuk kami yang kerja bergiat dengan dakwah. Antara tokoh yang kita kagumi adalah Anwar Ibrahim. Dia telah jadi Presiden ABIM, menggantikan Presiden ABIM yang pertama, Razali Nawawi. Akhirnya Profesor Razali Nawawi. Anwar menggantikan beliau sebagai Presiden ABIM. Kemudian Anwar Ibrahim menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia. Dan beliau telah merancangkan dakwah dengan kerancakan yang luar biasa, memberi kesan pada anak muda seperti saya yang baru balik dari luar negara. Anwar Ibrahim itu sebagai motivator lah, walaupun tidak bertemu beliau. Dan Anwar Ibrahim itu antara ciri yang ada padanya ialah nak membela orang susah. Itu kami tahu. Saya tak perlu tengok filem. Sebab kami duk follow sekian lama, bukan sehari dua. Dan dia membela dengan buat demonstrasi. Antara demonstrasi yang beliau gerakkan bersama pelajar-pelajar universiti dan sebagainya ialah demonstrasi tentang orang-orang susah di Baling. Dan kesan daripada demonstrasi untuk bantu orang susah ini, ya, memberi kesan pada kerajaan ketika itu. Dia ditangkap bawa ISA dan dipenjarakan. Dipenjarakan kerana demonstrasi nak bantu orang susah. Itu kami tahu. Itu kami tahu. Dan satu ketika memang dia belajar di MCKK, kemudian dia belajar bahagian sastra Melayu, tak silap saya di Universiti Malaya. Dan dia bukan sekadar belajar, dia menggerakkan kepimpinan pelajar, jadi pemimpin pelajar untuk belajar peka tentang kesusahan rakyat. That is Anwar Ibrahim. Dia tak kenal kepentingan dirinya. Jadi kami, termasuk saya, duk follow. Bukan melalui filem, live dia. Sebab kami juga berdakwah, nak ikut seperti dia. Sampai pada suatu ketika mereka menyebut nama usrah, semuanya daripada ABIM. Dan dia pimpinan ketika itu. Sampai satu ketika dia masuk UMNO. Ketika dia masuk UMNO, muka saya berubah. Ketika itu saya tak suka UMNO. Saya suka PAS. Saya suka parti yang you all panggil parti lebay. Wallahi. Saya sayang pada Ustaz Faldeno, yang satu ketika pernah bersama dengan Anwar Ibrahim. Saya follow semua ini. Saya benci UMNO. Anwar Ibrahim nak masuk UMNO. Saya bincang dengan sahabat-sahabat saya, what's happening to Anwar Ibrahim? Adakah ABIM tak berikan nasihat kepadanya? Dah panjang ceritanya, konteks sana, konteks sini. Dapatlah satu gambaran. Akhirnya dia masuk UMNO. Masa itu kepimpinan Mahathir. Sampai ke peringkat dia sudah menjadi TPM. Dan di peringkat negara, kita tahu pada satu ketika dia digelar Menteri Keuangan terbaik Asia. You follow? Dia pernah digelar
sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia. Times pernah mengisytiharkan dia salah seorang yang 100 yang paling berpengaruh. Anwar Ibrahim ketika dia jadi orang politik memegang sedikit sebanyak kuasa di Malaysia. Dan dia telah meledakkan institusi Islam di Malaysia. Bank Islam, Universiti Islam, institusi di bawah nama Islam, dia berjaya ledakkan. Masa itu satu ketika saya marah dia sebab masuk UMNO. Saya benci UMNO. Tapi dengan ledakan yang dia buat itu, saya perlahankan marah saya, ghadab. Jadi reda sedikit. Dia nak buat sesuatu ini. Kami, saya dan kawan-kawan. Masa itu saya yang dipertua salah sebuah pertubuhan di Pulau Pinang. Bergerak di seluruh Malaysia. Ada pertubuhan, bukan seorang-seorang. Kami bermesyuarat. Tak apa, kita tengok, we wait and see. Sampai pada satu ketika hari kemerdekaan di Pulau Pinang, ucapan Mahathir begitu luar biasa yang ada unsur menghentam Anwar Ibrahim. In Penang, orang politik masa itu rapat dengan Dr. Daniel sebab saya yang dipertua sebuah pertubuhan penting di Pulau Pinang. Saya mula syak, something is wrong between Anwar and Mahathir. Dan ketika mereka sedang beratur di depan pada hari kemerdekaan, saya perhati dua orang ini, saya tahu body language-nya, body language bersengketa. Saya dah tak senang. Ada orang dalam, kawan saya, orang penting dalam UMNO juga, dia pun masuk UMNO budak ni. Tapi saya pun bincang dengan dia, something is wrong, right? Yes. Orang politik yang besar-besar pangkat juga rapat dengan saya. Dan akhirnya saya terasa tambahan TV masa itu tiba-tiba pelik dipanggil orang besar-besar bercakap tentang satu perkara yang akan berlaku di Malaysia. Dan kemudiannya Mahathir menyebutkan hal yang sama. Ada satu benda besar akan berlaku di Malaysia. Ucapan itu saya dengar dan masa itu berdegup jantung saya. Ada satu perkara besar akan berlaku di Malaysia. Rakyat Malaysia kena bersedia. Ada satu perancangan sedang berlaku. That I know masa itu di hati. Tiba-tiba, ya, Anwar dituduh lewat. Dia lewat. Presiden Abim yang membela orang susah, sanggup di ISA kan, dituduh lewat. Dan masa itulah, antara manusia yang paling saya benci di dunia adalah Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad antara manusia saya benci ketika itu. Dan selepas itu saya mendengar antara pemimpin-pemimpin tinggi dalam UMNO yang mengatakan Anwar telah liwat padahal mahkamah belum kata apa-apa lagi. Mereka jadi mahkamah yang menentukan hukum liwat padahal mereka bukan mahkamah. Masa itu benci saya pada UMNO memuncak. Dan ketika Anwar dipecat daripada TPM, daripada UMNO, hampir setiap malam dia berucap di rumah dia di KL. Pada satu ketika saya pergi dengar ucapan dia. Saya duduk bersama orang lain, dengar. Dan masa salam, dia pun tengok saya kata, I'm from Penang. Oh, dia kata, terima kasih. Memang satu ketika saya sewa di sebelah rumah ibu bapa dia di Ceruk Tok Kun ketika saya bertugas sebagai doktor di BM. Dan saya dok follow sebab rumah sebelah. Cerita lain. Dan bila dia berucap sebagai yang dipertua Jemaah Islam Malaysia di Pulau Pinang, dia berucap di Pematang Pauh dengan proklamasinya, saya berada di sana. Dan saya dan kawan-kawan jelas anti Mahathir sungguh. Dan kami luahkan bahawa ini sudah melampau. Bila berlaku kes mahkamah, saya follow dan anak usrah saya, anak buah saya, ada yang lawyer, practicing lawyer.
Saya bertanya mereka segi undang-undang, tanya, baca. Dan saya merasakan sebagai insan yang mengkaji, yang bertanya, something is wrong dengan kes ini. Akhirnya saya berpegang pada satu konsep dari segi Islam, kalau manusia dituduh liwat, anda tak mampu datangkan 4 saksi adil, kes itu batal. Saya pegang segi agama. Kes Anwar, sebagai hak saya, selepas merujuk pada pakar-pakar undang-undang, anak usaha saya yang faham undang-undang, saya di hati saya merasakan something is wrong dalam bab proses ini, dan saya berbalik pada agama. Kes liwat wajib ada 4 saksi yang adil, dan kes Anwar tidak ada 4 saksi yang adil itu. Maka saya hukum dia bersih. Dan salah seorang kawan saya dalam pertubuhan sempat bertemu dia di penjara, dan kami minta dia bertanya depan-depan dengan Anwar, you buat ataupun tidak. Dia kata tidak, kita pegang itu. Kalau you buat, kami nak suruh you bertaubat. Tell us frankly. Okey, selesai. Dan ketikalah kami, termasuk saya lawan, tiba-tiba satu petang datang satu telefon. Seorang yang pernah menjawat Timbalan Menteri di Malaysia, dia telefon saya. Kata, you wait, ISA is waiting you. Saya lantang, masa itu lawan Mahathir. Bekas, dengan tanya nama dia, Ridwan. Dia orang besar lah. Dia kata, mereka sedang datang nak tangkap you bawa ISA. Wow. Nak tangkap Dr. Daniel pula. Saya beritahu keluarga, ready. Saya takkan lari, they can come anytime. Itu cerita lain. Dr. Daniel nak ditangkap bawa ISA sebab kes Anwar ini. Jadi itu yang berlaku, dan akhirnya kemuncaknya ialah mata Anwar lebam, ditumbuk dalam penjara. Ini sesuatu yang zalim, kan? Mata lebam itu jadi kan satu pertandalah perjuangan Anwar. Dalam filem tu ada tak mata lebam, Jeff? Ada. Jadi bila dia jadi PM hari ini, dengan cerita begitu, apa saya kata? Saya beri peluang kat dia. Dengan sejarah begitu, saya berkata hari ini bahawa saya tidak ta'assub pada Anwar Ibrahim. Tapi saya berkata pada manusia begini, dengan perjuangan begini, saya nak beri peluang kat dia. Anwar, ambil kuasa itu. Anwar, buatlah apa yang kamu cita-citakan selama ini untuk kebaikan masyarakat. That's what you are doing before. Do it now. Tegakkan kebaikan untuk masyarakat. Tak kira bangsa apa. Do it. Saya di belakang anda. Sebab saya tahu kisah anda sejak saya muda dahulu sampai sekarang. I follow you. Tapi I want to tell you, you are not perfect. Like me, you are not perfect. You ada kelemahan. Tapi kuasa di tangan you sebagai PM, buat yang terbaik untuk Malaysia. Jangan tersilap langkah. InsyaAllah kami sokong you. Tapi kami tidak ta'assub pada you, Anwar. Tapi saya memberi harapan tinggi kepadanya. InsyaAllah. Sebab itu saya doakan bila hari ini ada pemimpin politik nak menjatuhkannya, saya doakan semoga Allah lumpuhkan mereka. Allah gagalkan mereka. Saya doakan Allah beri peluang pada Anwar Ibrahim untuk buat yang terbaik untuk Malaysia. Tapi kita doakan dia buat yang terbaik. Kita tak ta'assub kepadanya. Jika dia buat silap, kita kata dia silap. Kita takkan sokong dia. Tapi hari ini kita nampak, ya tak sempurna. Ada benda yang saya tak berkenan. Tapi cara umumnya, bila kita bercakap pada penjawat awam, positif. Positif. Tanpa saya berikan perincian. Anak buah saya di Malaysia bekerja di atas. Ada yang di bawah. Ada orang penting-penting tanpa sebutkan nama. Positif. Ada satu dua yang tak begitu okey, tapi secara umumnya saya beri peluang, insya-Allah. Jadi saya takkan tengok filem tu sebab filem hidupnya saya tahu sikit sebanyak. Insya-Allah.